Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku cakap kepada korang semua yang sedang menonton Hey Shadows Channel. Dan seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Dan kepada korang yang masih baru lagi di channel Shadows, Shadows ingin mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana Shadows berkongsikan kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang terjadi kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. Alright, kepada semua geng-geng bayang, pada hari ini, aku nak kongsikan dengan korang satu berita baik. Yes, setelah setahun lebih aku telah run Hey Shadows Channel ni, akhirnya, pada hari ini, pada tarikh ini, pada malam ini, Alhamdulillah, aku telah mencapai 5,000 subscribers. Yes, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alright, and also kejayaan ini takkan terjadi tanpa sokongan dan juga dorongan daripada korang semua, geng-geng bayang yang telah subscribe di Hey Shadows Channel dari time awal dulu sampai ke hari ini dan masih lagi setia bersama Hey Shadows Channel. So aku ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Ribuan terima kasih lah, senang cerita macam tu lah. Okay, kepada korang semua yang telah menyokong Hey Shadows Channel. So aku harap korang akan sentiasa support, akan sentiasa sokong channel Hey Shadows ni sampailah Shadows mencapai target yang seterusnya, iaitu 10,000 subscribers. So korang bolehlah share konten Shadows kan, promote tolong Shadows sikit-sikit kan. And also insyaAllah Shadows pun akan mulakan membership. So adalah perks ataupun kelebihan yang ada dalam once Shadows dah buka membership ni. Alright, so Shadows dah tak nak intro lama sangat. Nanti ada pula yang komplain, apa ni intro lama pula, apa macam kan. So okay, Shadows tak nak panjangkan lagi cerita. So pada hari ini Shadows akan kongsikan dengan korang 3, bukan 1, bukan 2, tapi 3 kisah seram yang terjadi di pejabat. Alright, so kalau korang nak tahu kisah apa yang bakal Shadows kongsikan pada malam ini bersempena dengan 5,000 subscribers, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Let's roll. Yes. Alright, geng bayang sekalian, so kisah kita yang pertama ni seperti mana yang korang dah baca title dia. So time aku baca kisah sang pencerita ni, dia punya kisah dia, aku tak tahu sama ada nak letak seram ataupun kelakar, tapi dia ada 2 elemen dalam kisah ni tau. So kalau korang nak tahu apa yang terjadi dalam kisah ni, so jom aku kongsikan kisah yang pertama ni. So dikatakan Murad ni bekerja di sebuah syarikat, syarikat sendirian berhad lah, syarikat kecil ya, tapi katanya bisnes berkepuk-kepuk, berjuta-juta punya bisnes, tapi tak ada lah office besar ke apa ke, just bisnes yang simple. So dia ni kerja lah di bawah seorang tauke ni, si Murad ni, di mana dia punya tugas dia banyak melakukan sales. Alright, so kerja dia kena keluar, dia kena buat sales, dia kena make sure yang tiap-tiap hari kena ada at least 1 ataupun 2 sales lah untuk syarikat tu. Sebab tu lah berkepuk-kepuk kan cerita dia. So anyways, so sedikit background pasal syarikat ni. So syarikat ni boleh dikatakan macam shop plot macam tu lah, mempunyai 3 tingkat. So tingkat yang pertama ni di mana banyaklah customer akan datang buat dealing, meeting dan semua benda tu lah. So tingkat 2 di mana staff-staff akan bekerja kat situ, nak buat dokumen ke apa ke semua benda, meeting ke, semua dekat situ untuk staff sahaja. Manakala dekat tingkat 3 pula, dia adalah satu tempat tanah lapang macam tu. Tanah lapang macam tempat yang lapang, open space, tapi adalah bumbung sikit untuk pekerja-pekerja dia enjoy lah sambil bekerja, boleh makan angin, boleh relax, tak ada lah duduk dalam pejabat 24 jam macam tu lah. So kisah kita bermula di mana si Murad ni pada satu hari ni dia kena kerja lewat. Sebab apa? Dia kena close deal ataupun dia kena kira dapat satu sales ni lah sebelum dia dapat balik pada hari tu. So time tu dekat pukul 6.30, selalunya si Murad ni dalam pukul 5, pukul 6 dah settle lah. Time tu dekat-dekat maghrib macam tu, tapi si Murad ni still tak balik. So selepas si Murad ni dah selesai semua tugasan-tugasan dia,
So si Murad ni pun cakap, okey lah, cantik lah, dah boleh balik dah ni. So elok Murad ambil beg, tiba-tiba dekat luar pula hujan. So si Murad ni fikir, alamak hujan, aku dah lah bawa motor kan. Banyak-banyak hari yang isteri aku pinjam kereta aku yang kena guna motor, hujan pula. So si Murad ni fikir, okey lah, since dah hujan rahmat, mungkin adalah sebab-sebab dia kena hujan ke kan. Takut kalau tak hujan ke apa, bawa motor ke accident ke apa. Fikir sampai macam tu si Murad ni. So Murad cakap, okey tak apa, kita anggap ni semua benda yang baik. So tak apa, dia pun masuk lah ke office dia. Alang-alang tu dia tengah relax, buat apa-apa kerja yang dia still pending ke apa ke kan, nak selesaikan kerja dia pada hari itu. So tengah-tengah buat kerja, tiba-tiba si Murad ni terasa haus. So dia rasa macam, alang-alang dah hujan, kena kopi panas ni, sedap ni. So si Murad ni pergilah ke pantry, buatlah kopi. Lepas dah selesai buat kopi, dia pun duduk dekat tempat dia. And dia dah malas nak tengok semua paperwork lah. Dia malas nak tengok kerja-kerja dia semua. Dia just relax, sandar dekat kursi dia, sambil minum kopi, sambil menyanyi. Tenang sangat si Murad ni. So si Murad ni tengah-tengah santai, tengah-tengah relax, tiba-tiba ada suara yang tegur nyanyian si Murad ni. Suara tersebut cakap, sedapnya menyanyi. Dan si Murad ni pun terkejut. Dia ingat semua orang dah balik. Sebab setahu dia, time dia tengah pack barang dia dah tutup lampu, dia dah lock pintu semua benda tu. So memang dia fikir semua dah balik lah cerita dia kan. So dia pusing, dia tengok tak ada orang pula kan. Dia kata, siapa pula yang tunggu aku ni? Macam ni. So si Murad ni sebab dia dah rasa tak sedap hati time tu, so Murad pun fikir, aku rasa baik aku yang duduk dalam office ni kot. Better aku naik tingkat 3 lah. At least aku boleh lah sambil minum kopi, menikmati cuaca hujan, angin sejuk, semua benda tu. So Murad pun ambil dia punya kopi, ambil beg dia, dan tutup pintu tingkat 2 semua, and dia pun naiklah ke tingkat 3. So seeloknya si Murad ni naik ke tingkat 3, dia pun duduklah santai dekat ada satu macam meja macam tu kan, bermumur, tutup tak kena hujan semua. So dia duduklah santai, relaxkan diri kat situ sambil terkena kopi panas. So dalam 5 minit macam tu, dia pun rasa macam relax lah, tenang lah, macam seronok macam duduk kat atas ni punya, especially time malam-malam macam ni kan. So time tu dia tak expect apa yang bakal berlaku kat atas diri dia. So si Murad ni tengah relax, kacau kopi dia, minum semua benda tu, tiba-tiba mata dia ditutupi oleh seseorang. Kira macam tekap mata dia lah. So si Murad ni panik dengan kopi ni semua planting tak ke mana. So Murad ni pun tolak lah apa yang ada depan mata dia, and pandang lah cari, tapi still tak ada sesiapa yang ada dekat kawasan tu tau. So si Murad fikir, ni kok hajar sangat kan, apa benda ni. So si Murad duk cari kan, tak jumpa-jumpa kan. Plus keadaan gelap dekat tingkat atas tu, walaupun open space, tapi adalah 2-3 lampu, still tak berapa nak jelas lah. So si Murad ni duk cari-cari, sampailah satu momen ni, ada satu tempat dekat corner, dekat bahagian tangga tu, tempat nak turun ke tingkat 2 semua benda tu. Si Murad ternampak seperti ada satu kelibat yang lebih kurang tak adalah besar mana, tapi lebar tapi pendek. And the best part is, si Murad ni cakap makhluk ataupun kelibat tu nampak seperti seekor beruk. So tapi bukan beruk lah, nampak aja macam beruk, berwarna hitam, berbulu, bertaring dan mata bulat. Memang mata bulat cerita dia, takkan mata petak kau kan. So itulah apa yang si Murad ni describe makhluk tu kan. So Murad macam, apa hal ada beruk pula ke atas bangunan ni kan. Dan apa yang membuat si Murad ni rasa gementak ataupun rasa seram sejuk, apabila apa yang disangkakan tadi adalah seekor beruk, rupa-rupanya bukan beruk. Sebab apa? Makhluk tersebut berbalas kata dengan si Murad. So sambil si Murad dari jarak jauh pandang makhluk tersebut, si Murad ni cakap, apa benda depan mata aku ni, beruk ke? Makhluk tersebut membalas, dia kata, aku bukan beruk, akulah penunggu dalam pejabat ni. So si Murad ni time tu dah panik lah. So si Murad ni cubalah cari jalan macam mana dia nak turun. Sebab si Murad ni dah tak boleh turun, dia dah block jalan tu, dia duduk dekat tempat tangga. Takkan si Murad nak lompat bangunan pula kan. So cerita dia, so cari, pusing, si Murad ni still tak jumpa jalan tau.
And makhluk tersebut still berdiri dekat tangga tempat dia nak exit sambil tersenyum memandang si Murad ni tau. So si Murad ni dah macam orang gila lah, pusing sana pusing sini, tak tahu apa nak buat. Korang bayangkan lah, kalau korang pun dalam situasi macam tu, korang pun jam kan. Shadow sendiri kalau terkena situasi macam tu, pengsan mat sesilap. So lepas beberapa ketika macam tu, dan tertibalah baru si Murad ni teringat, alah, yang aku ni panik tak tentu hala. Kenapa? Aku baca je lah segala surah-surah ataupun petikan-petikan dari Al-Quran. So si Murad ni baca lah, start lah baca ayat tu, kursi lah, surah Fatihah lah, semua benda lah. And then barulah nampak kelibat tadi tu macam berganjak ataupun bergerak ke arah lain tau. Kira macam turun lah daripada tangga tu semua. Dan si Murad ni pada awalnya terasa lega, tapi pada waktu yang sama dia pun rasa cuak juga. Sebab dia nak kena turun tangga tu. Dia takut kalau lah kata dia turun tangga tu, member tengah tunggu kat sana, dah satu hal pula kan. So in the end, nak tak nak, Murad terpaksa juga ikut tangga tu. Sebab time tu dah pukul 9 dah. Member dah lambat lama sangat kat atas tu kan. So si Murad ambil lah beg dia, gelas kopi tu pun dia tinggal kat situ. Dia pun turunlah tangga. Turun, sambil dia turun tu, dia tengoklah keadaan sekeliling. Kot-kot ada apa-apa ke, ada makhluk tu still ada dekat situ ke. Tapi so far Alhamdulillah dia tak nampak makhluk tu berada dekat mana-mana pun. So dia continue lah. And then select satu hal pula, tengah dia turun dan dia tersedar ataupun ternampak yang salah satu lampu dalam office dekat tingkat 2 tu masih terbuka. And then time tu si Murad ni pun fikirlah, alamak, aku boleh pula terbiar lampu tu buka kan. Dan tapi saya ingat, aku tak ada pula aku terbiar semua muka, aku ada tutup tadi. So in the end, Murad nak tak nak, dia terpaksa masuk dalam pejabat tingkat 2 tu untuk tutup lampu dia. Sebab apa? Kalau keesokan harinya bila bos dia masuk dan tengok lampu terbuka, semua staff tersilap potong gaji. Sebab bos dia particular sikit bila bab membazir elektrik ni. So si Murad ni nak tak nak, dia terpaksa lah masuk ke dalam office. So dia pun masuk dalam office. Ke semua kawasan dekat dalam office tu dalam keadaan gelap tau. Tinggallah satu lampu tu saja yang terbuka macam tu. So si Murad ni cari switch. Tapi yang peliknya, semua switch dalam bilik tu tutup. Tak ada satu pun terbuka. Dan macam mana pula lampu tu boleh terbuka? Si Murad dah jam lah. Si Murad dah tak tahu nak buat apa dah. Dia kena fikir, aku on off. So bila dia on off, semua lampu terbuka tertutup, kecuali satu lampu tu je yang terbuka tau. Dan si Murad ni dah tak tahu nak fikir apa dah. So si Murad ni pun duk terfikirlah apa yang dia nak buat sekarang kan. Switch semua dah tutup lah, tapi lampu ni still on. Lalas Murad membuat keputusan untuk abaikan benda tu, and dia nak keluar lah daripada pejabat tu secepat mungkin. Namun apabila seelok sahaja dia nak keluar daripada pejabat tu, tiba-tiba si Murad ni ditolak oleh sesuatu yang pada ketika itu dia tak nampak tau, dengan kuat tau dekat atas dada dia, pam sekali macam tu tau. So si Murad ni pun terus ke belakang tau. Apabila Murad terus ke belakang, dia pun terlanggar kursi, dia pun terjatuh kat bawah tau. So Murad ni daripada perasaan takut dia terus menjadi kepada marah tau. So bila si Murad ni marah, dia start lah maki kan, kalau kau berani kau keluar lah, apa benda ni, mentolak-tolak lah, sorok dalam gelap lah. So disebabkan itu, automatically makhluk yang si Murad ni nampak yang dekat tingkat atas ni munculkan diri dia lagi sekali di depan Murad. Tapi kali ni lebih mengerikan, sebab apa yang Murad nampak time dekat atas bumbung tadi tu hanya tak adalah tinggi mana pun, macam bilik macam tu. Tapi kali ni makhluk tu dah berubah menjadi lebih tinggi, kira dah nak sampai siling pejabat tu. So time tu apabila si Murad pandang kan, tengok, ush, tinggi rupanya makhluk ni kan. Tapi satu aku admire, dan si Murad ni boleh kata berani jugalah. Sebab kalau kata kita semua berada dalam situasi macam tu, sama ada kita pengsan ataupun kita dah tak kisah apa, sesilap luar tingkap tu pun kita belasah lompat kata. Terus si Murad tu sambil dia tengok, dia macam tak percaya apa yang sedang berlaku di depan mata dia. So si Murad pun tiba-tiba ambil phone dia. Si Murad cakap, aku ada sesuatu, aku ada ammunition ataupun kuasa yang sesilap kau tak boleh kalahkan aku, kata si Murad ni. Kuasa apa pula si Murad cakap kan dengan pegang phone kan. Rupa-rupanya member nak pasang bacaan Quran melalui
handphone dengan harapan yang makhluk tu akan beredar lah dari situ kan. So si Murad pun cari dan tiba-tiba Murad jumpa satu ayat yang confident lah yang makhluk ni akan beredar daripada tempat tu. So si Murad dia sambil memandang makhluk tu, dia pun tekan handphone dia tau, tekan bacaan Quran tu lah. So elok dia tekan, so tiba-tiba si Murad jadi blank kejap tau. And kalau kata makhluk tu ataupun kelibat tu yang tengah pandang si Murad ni, dia pun jam juga dalam situasi tu. Sebab apa? Apa yang dia tekan rupa-rupanya bukan bacaan Quran, sebab dia tersalah tekan mat. Dia tertekan lagu left handed pula. Alamak, kau bayangkan tengah-tengah serius keadaan menyeramkan, tiba-tiba dia tekan tu, air mata yang berderai, siapa yang menghapuskan. Kau bayangkan dalam situasi yang tu, dalam situasi seram, tapi end up pasang lagu left handed. Makhluk tu pun jam, si Murad ni pun jam. Sebetul kata cerita ataupun kisah yang first ni pelik sikit dia punya cerita dia. Kelakar pun ada. So Murad tengok phone dia alamak salah. So dia cepat-cepat back benda tu, dia pun pasanglah bacaan Quran tersebut and menghalakan speaker ke arah makhluk tu. So elok dia mengarah ke makhluk tu, dan tiba-tiba dia nampak seperti kelibat tu macam menghilang seperti asap macam tu tau. Dia macam tiba-tiba berkabus macam tu. So si Murad ni tak boleh nak explain situasi tu tau, sebab dia tiba-tiba makhluk tu macam menghilangkan diri tau. And apabila si Murad ni tengok semua, makhluk tu dah memang tak ada dalam pejabat tu. So si Murad ni macam okey lah, cantik. Dia cepat-cepat keluar dari pejabat tu, lock semua benda, turun tangga, naik motor and teruskan perjalanan pulang ke rumah. Apa yang dia ingat, benda dah selesai dekat situ mat. Rupa-rupanya tak. Benda tak habis kat situ. Tengah dia ride nak pulang ke rumah, dia terasa motor dia seolah-olah berat macam tu tau. And rupa-rupanya makhluk yang tadi yang ada dekat pejabat tu sedang mengekori dia pulang, tengah duduk dekat seat belakang lah. So si Murad dah tengok side mirror tu, makhluk tu sedang pandang ke arah side mirror and kira macam pandang dekat Murad lah. And Murad time tu disebabkan terkejut punya pasal si Murad hilang kawalan and motor dia masuk ke longkang and si Murad ni pun tercampak lah dekat kawasan-kawasan semak yang tu tau. Lepas insiden tu, si Murad ni pun cepat-cepat bangun, tapi time tu dia dah blur dah, keadaan dia dah consider cedera kat lah, tangan berdarah semua benda kan. And lepas tu si Murad ni cuba cari mana kelibat yang tengah naik motor dia tadi tau, namun tak kelihatan. So tak tahulah, kemungkinan besar time dia accident tadi tu, mungkin kelibat tu pun tercampak ke, tengah injured ke apa kan. So tak tahulah. So lepas insiden tu, si Murad ni cepat-cepat angkat motor dia keluar dari longkang tu. Tak ada, dia bukan longkang besar lah, longkang yang kecil tu lah. So mampulah dia keluarkan motor dari situ kan. So dia keluarkan motor dia and dia pun terus ride ke hospital ataupun klinik yang berdekatan untuk dirawat. And yes, lepas dah selesai semua, Alhamdulillah tak ada apa-apa yang serius yang berlaku dekat Murad. Namun selepas insiden tersebut, Murad bernekat yang dia tak akan kerja lewat malam selepas penampakan kelibat dekat office tu. And apabila si Murad ni cerita ataupun kongsikan kisah ni dengan rakan-rakan sepejabat dia yang lain, semua macam pandang pelik dengan si Murad ni. Sebab apa? Selama diorang kerja kat situ, bertahun-tahun kerja kat situ, stay back lah apa benda, semua benda tu, tak ada pula diorang experience ataupun ternampak kelibat ni. So pada malam tu, apa sebenarnya yang Murad ni terjumpa? So adakah itu memang makhluk misteri ataupun kelibat ataupun penunggu yang ada dalam pejabat tu, ataupun semua benda tu adalah imajinasi si Murad ni? Sebab apa? Disebabkan terlalu penat, kadang-kadang minda kita pun boleh main game ke atas diri kita kan. So tak tahulah sama ada betul-betul penunggu yang ada dalam pejabat tu ataupun kesemuanya adalah imajinasi si Murad. Alright gang bayang semua, so kisah kita yang kedua ini berkenaan dengan seorang gadis yang bernama Maria, di mana dia terkena satu pengalaman yang agak menyeramkan. And yes, kisah kali ini lebih seram sikit berbanding yang tadi, yang first tadi tu. Yang first tadi tu agak kelakar, at the same time seram jugalah, boleh dikatakan. Macam tu lah cerita dia kan. So kisah ni berlaku ke atas Maria, di mana pada tahun 2016 si Maria ni tengah bekerja di sebuah syarikat yang boleh dikata agak terkenal jugalah di ibu kota. So disebabkan kegawatan ekonomi semua, syarikat ni terpaksa lepaskan orang atau berhentikan orang.
So Maria ni merupakan salah seorang pekerja yang terpaksa diberhentikan. Namun walaupun diberhentikan, si Maria ni dapatlah dalam 13 tahun ke 13 tahun macam tu lah, kira pampasan 13 tahun pampasan lah. So adalah duit sikit untuk si Maria ni bertahan sampailah dia cari ataupun jumpa kerja di tempat yang lain. So lepas semua benda tu dah berlaku, bila Maria ni diberhentikan daripada syarikat tersebut, so Maria pun pulanglah ke kampung halamannya yang terletak di Tapah. So Maria ni macam biasalah, selama 3 bulan dia hanya membantu kedua ibu bapanya masih mencari kerja semua benda tu, sampailah satu hari ni si Maria dipanggil untuk interview di sebuah syarikat engineering yang terletak di Ipoh. So si Maria ni pun teruja lah, excited lah. Dan rupa-rupanya lepas semua dah interview semua dah selesai, Maria dipilih untuk bekerja di syarikat tersebut. So perjalanan daripada Tapah ke Ipoh mengambil masa dalam sejam setengah jam tu lah. So si Maria decide untuk daripada nak travel ke hulu ke hilir kan, sejam lebih yang tu, dari Tapah ke Ipoh, dari Ipoh ke Tapah, jauh mat cerita dia. So Maria decide untuk sewalah satu rumah yang terletak di Ipoh. Okay, tapi insiden ni tak berlaku dekat rumah dia lah. Insiden ni berlaku dekat pejabat yang dia kerja. So hari pertamanya dekat syarikat tu, dia diperkenalkan lah dengan staff-staff yang ada dekat situ, dengan location semua benda tu lah. So syarikat tu dia macam sebuah gudang macam tu. So tingkat bawah kesemuanya warehouse, tempat-tempat barang perkakas semua benda simpan dekat situ. Dan tingkat 2 adalah semua pejabat-pejabat lah. Tapi syarikat yang si Maria bekerja ni, kebanyakannya semua staff-staff ataupun pekerja-pekerja dia keluar melakukan tugasan-tugasan harian orang. Adalah dalam 6 ke 7 staff sahaja yang tinggal berada di syarikat, di bangunan tersebut lah, di syarikat tu pula, di bangunan tersebut. Dan dekat belah bawah, dekat bahagian gudang tu pula, adalah dalam 3 ke 4 pekerja macam tu lah. So memang tak ramai lah pekerja yang ada dekat dalam gudang tu. So macam biasa, si Maria ni akan melalui proses-proses pengenalan syarikat lah, apa benda semua benda tu lah. So selepas Maria diperkenalkan lah dengan semua benda ataupun semua proses lah, apa benda dengan yang berkaitan dengan syarikat tu, so Maria pun pergilah ke tempat yang telah disediakan khas untuk Maria melakukan tugasnya. So macam biasalah, lepas dah seharian, separuh hari macam tu melakukan tugas dia, time tu tibalah waktu zuhur. So si Maria ni pun nak menunaikan solat zuhur lah. So si Maria carilah satu benda yang diorang tak introduce ataupun tunjuk, adalah lokasi surau di tempat tu. So si Maria tak tahulah mana surau tu berada kan. So si Maria ni tanyalah staff-staff yang lain. So salah seorang staff wanita yang ada dekat situ yang bernama Aina. Aina ni pun bagi tahu yang surau ni special sikit. Special sebab apa? Ia terletak di luar gudang tersebut. Kau kena masuk macam kawasan semak-semak yang tu, dan dia ada satu macam pondok lah. Tapi bukan nak kata surau tu dalam keadaan tak terurus ke apa. Surau tu memang cantik, memang bersih, memang on point lah. Senang cerita macam tu lah. Aku letak on point lah. Cuma kedudukan ataupun surau tu diletak dekat kawasan yang jauh sikit daripada gudang tu. Cuma ialah jarak lebih jauh sikit lah. So si Maria kena turun daripada tingkat office dia kena pergi ke belah belakang melalui semak samun, dan barulah tiba dekat satu pondok ni yang merupakan surau yang terletak dekat pejabat tersebut. So si Maria dah tahu semua benda tu, so okay lah, macam biasalah Maria menunaikan solat zuhurnya, dan lepas dah selesai Maria pun naik balik ke pejabat. So harian Maria pun berlalu seperti biasalah. Dia pun melakukan tugas dia, everything semua benda tu. So everything nampak macam biasalah, tak ada isu pun. Dan lepas time menunjukkan time tu pukul 5.30. So memang dah nak time balik lah. So si Maria pun startlah pack barang dia semua benda. Dan pada ketika itulah Aina datang dekat si Maria dan bagi tahu Maria sesuatu. Si Aina ni bagi tahu dekat Maria, Maria, I just nak kongsikan satu benda lah dengan you, tapi bukan nak takut-takutkan you ke apalah. Katakanlah ada hari-hari yang you terpaksa kerja malam ke apa ke, kalau boleh, contoh macam waktu maghrib ke waktu isyak ke, kalau you nak solat, you solatlah dekat dengan pejabat. You janganlah pergi dekat surau tu. So surau tu dah terletak jauh sikit daripada gudang, takut apa-apa nanti. So risau lah. So kalau apa-apa, kalau Maria nak solat ke apa, time especially time maghrib ataupun isyak, so Maria boleh lah solat dekat pejabat. Just bentang sejadah, everything all, bos okay, bos faham. So Maria pada time tu pun macam okay lah, bagus lah kan. So at least dia bagilah kelonggaran sikit untuk staff-staff dia. So lepas si Aina dah bagi tahu apa yang patut diberitahu, so diorang pun masing-masing pulanglah ke rumah diorang. So hari demi hari, minggu demi minggu, so Maria macam biasalah, dia akan melakukan tugasnya seperti biasa. Alright, tak ada time tu, tak ada lah nak kata si Maria kena kerja lewat malam ke apa benda semua, tak ada lagi.
sampailah satu hari ni, obviously lah, confirm akan ada satu hari di mana akan ada momen-momen yang kau akan buat overtime. So si Maria ni terpaksa melakukan overtime untuk siapkan satu paperwork ataupun satu report yang akan dipersembahkan oleh bos dia pada keesokan harinya. So time tu tinggallah si Maria dan juga Aiman. So Aiman ni merupakan supervisor si Maria ni. So diorang duduklah berbincang macam mana nak settlekan kerja ni cepat. So lepas dah bincang everything on, so Maria pun pergi ke tempat dia and fokus menyiapkan report untuk diberikan kepada bos keesokan paginya. So tengah si Maria ni tengah buat kerja semua benda tu, dan time tu kedengaran azan waktu maghrib. And si Maria pun cakap okay, dia nak stop kerja dulu, dia nak tunaikan solat maghrib dia. And then baru si Maria teringat yang dia tertinggal sejadah dan juga telekung dia dekat dalam surau time dia pergi solat asar tadi. Dia tertinggal kat situ sebab dah terbiasa tinggal telekung dan sejadah dia, sebab dia tahu yang dia akan pergi ke surau tu balik. So dia malas nak ke hulu hilir dengan barang tu. So time tu si Maria pun dah jam lah, alamak, aku dah tertinggal barang aku dekat surau lah. Alamak, macam mana aku nak solat dekat tempat ni lah. So tapi lepas fikir lama macam tu, Maria macam tak apalah, boleh lah, tak ada apa-apa kot, insyaAllah tak ada apa-apa. So si Maria ni pergilah jumpa si Aiman and bagi tahu si Aiman yang dia nak tunaikan solat maghrib dulu, dan lepas tu dia nak sambung kerja lah. Aiman pun cakap okay fine, Aiman pun nak solat juga. Dan tapi Aiman akan melakukan solat maghrib ni dekat dalam pejabat lah. Dan Aiman tanya si Maria, mana you nak pergi mana? Dan Maria pun beritahu lah dia tertinggal telekung dan juga sejadah dia dekat surau. Dan Aiman cakap, you nak teman you ke tak? Dan Maria cakap, tak apa-apa, jangan teman. Nanti tak elok pula kalau orang tengok ke apa kan, tak manis pula. Dan Aiman mungkin, betul juga, tinggal kita berdua je kan. Okey lah. Tapi bahaya Maria, ada tak kot sesiapa yang lain ke tertinggal sejadah ke telekung ke apa, boleh pinjam dulu kan. Roger orang kan beritahu lah nak pinjam dulu kan. Yang Cik Maria pun gigih lah cari kan, rupanya tak ada. Bila dia call lah antara rakan sepejabat yang lain, diorang semua jenis yang memang akan bawa balik telekung dan juga sejadah diorang. So memang tak tertinggal lah apa-apa dekat office. So si Maria pun beritahu tak apa, Aiman dah kira benda dah jadi kan. So terpaksa lah dia pergi surau tu ambil telekung dan sejadah dia, lepas tu datanglah balik ke pejabat untuk menunaikan solat maghrib. So Aiman pun just bagi tahu, okay, just make sure berjaga-jaga, baca doa everything all and semua benda tu lah. Dan si Mariam ni pun rasa pelik lah, sebab dia tak ada lah tak terfikir ada benda-benda yang kurang menarik yang bakal berlaku. Tapi yelah, in the end si Mariam pun just iakan sahaja, and dia pun turun pergi ke surau tersebut. And time ni lah insiden yang menyeramkan berlaku, bukan hanya pada si Maria tapi berlaku kepada si Aiman juga. So Aiman time tu di tengah solat maghrib tau, dan tiba-tiba dia terasa seperti ada orang yang berjalan di belakangnya ke hulu ke hilir tau. And si Aiman boleh fikir satu je, apa yang Maria cuba buat kat belakang aku ni? Dia nak follow sekali solat ke apa kan? Dan si Aiman mungkin tak mungkin kot, dia tak adalah nak buat macam tu kan, mungkin dia tengah cari barang kot. So time tu solat si Aiman ni dah tak khusyuk lah, dia tak boleh fokus lah, sebab si Aiman ni duk rasa seperti ada orang yang berjalan dekat dalam pejabat tu tau. So Aiman pun cepat-cepat selesaikan solat dia, and lepas si Aiman beri salam, dia tengok belakang, tak ada siapa ada dekat belakang. And bila dia nak bagi salam yang terakhir, salam penutup tu, and bila dia pandang ke belah kiri dia, time tu lah Aiman terbau sesuatu yang harum. And apabila Aiman bau wangian tu, Aiman tahu bau tu bukan datang daripada perfume ataupun sanitizer yang diletakkan dalam office. Time tu jantung si Aiman ni dah sampai ke tekuk dah. Dia dah nak risau dah kan, sebab dia dah selai macam lah. So si Aiman cepat-cepat ambilkan dia punya ni, dia ambil sejadah dia, and dia cepat-cepat pusing belakang nak tengok lah ada sesiapa tak kat situ kan. Namun tak kelihatan seseorang pun dekat area situ. Sampailah satu momen ni apabila dia terdengar seperti ada orang berlari-lari dekat tingkat bawah. So gudang ni tingkat pejabat dekat tingkat atas tu dengan bawah tu, dia tak adalah nak kata tertutup tau. Dia satu space tu memang terbuka dekat bahagian bawah tau. So apa-apa benda yang berlaku kat bawah memang orang atas akan dengar tau. Bawah tu dah lampu semua dah terpadam tau. Tinggallah beberapa lampu untuk yang mana tertinggal lah, yang mana tinggal kat pejabat lagi untuk guna lah.
So si Aiman ni pun duk cari lah apa sebenarnya yang tengah berlaku kan. Kat bawah ada orang seperti berlari-lari macam tu kan. So si Aiman pun decide untuk buka semua lampu yang ada dekat belah bawah, bahagian bawah tu, bahagian gudang tu, untuk carilah kot ada sesiapa ke ataupun Maria main kejar-kejar ke apa kan, fikir si Aiman. Dan Aiman pun turun and panggil nama si Maria. Maria, kau ke ada dekat bawah ni? Namun tiada satu pun sahutan yang diberikan apabila si Aiman ni memanggil si Maria tau. Dan time tu lah si Aiman rasa lagi gementar tau. Sebab apa? Tak tahu kenapalah, tengah dia jalan-jalan semua benda tu, mencari apa punca bunyi tu yang tengah berlari-lagi semua benda tu, tiba-tiba bulu dia meremang mat. Dia tak tahu kenapa, sebab apa tiba-tiba just meremang macam tu tau. Dia pun dah naik takut tak pasal-pasal tau. Dan dia terus jerit lah, Maria, ni jangan main-main, you buat apa ni? Namun masih lagi tiada sahutan. Sampailah satu momen ni, ada satu sahutan, tapi bukan sahutan yang si Aiman ni nak dengar. Sebab apa? Apa yang Aiman dengar selepas itu adalah suara seorang wanita yang sedang mengilai. Alangkah terkejut dan meremang si Aiman ni. Dia dah tak fikir apa, dia terus keluar daripada gudang. And seelok sahaja dia keluar daripada gudang, dia nampak Maria sedang berlari ke arah dia tau. And muka si Maria pada ketika itu dalam keadaan pucat, seolah-olah ternampak sesuatu yang tak diingini. So apabila si Maria ni sampai dekat situ, si Maria pun bagi tahu lah dekat Aiman apa yang telah berlaku ke atas diri Maria. So selepas Maria turun dan menghala ataupun pergi ke arah surau tersebut, macam aku cakap tadi, dia kena melalui macam jalan bersemak yang tu lah, lalu kat situ. And then barulah dia sampai dekat kawasan surau. So apabila si Maria ni tiba dekat tempat surau tu, so Maria pun fikir, alang-alang sih dia ada dekat surau ni, better dia ambil air wuduk semua benda tu. And then lepas tu dia ambil sejadah dan juga telekung dia, and dia patah balik ke office. So tengah dia ambil wuduk everything, tiba-tiba dia terasa seperti tudungnya ditarik oleh sesuatu dekat belakang tau. Macam tarik macam tu tau. Dan si Maria ni pun terus ke belakang lah, and dia dah start panik lah. Siapa yang tarik aku begini kan? Maria tu hanya dia seorang saja yang berada dekat kawasan tu. Takkanlah Aiman nak pergi situ, tak manis lah, orang pandang nanti pandang salah pula kan. So si Maria ni cuba tenangkan diri and sambung ambil air sembahyang. Sambil tu terkumat kamit mulut si Maria membaca segala petikan daripada ayat-ayat Al-Quran supaya dia tak diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak diingini. So tengah si Maria sambung lah, time tu dia tengah basuh tangan, everything all basuh, dah nak basuh kaki semua. Tiba-tiba Maria terasa seperti ada sesuatu yang tolak dia dari arah tepi tau. Tiba-tiba Maria tengah tunduk macam tu, dan tu macam tu aku bagi drama sikit, tertolak ke arah tepi tau. And Maria terus time tu berasa panik. Si Maria tutup bilik air tu, dia terus masuk ke dalam surau nak ambil sejadah dan juga telekungnya. Namun apabila si Maria buka pintu surau, dalam keadaan gelap, dalam keadaan surau tu dalam keadaan gelap, dia nampak ada satu kelibat yang sedang memakai telekung dia sambil berdiri dekat tengah kawasan surau tu. So korang bayangkan apa perasaan korang kalau korang jumpa benda tu. So si Maria elok dia dah nampak benda tu dekat situ, Maria tak fikir apa-apa, dia terus cabut lagi keluar. And time tu lah dia nak terserempak dengan si Aiman yang pada ketika itu juga tengah lari keluar daripada gudang tu. So selepas semua benda tu dah berlaku, Aiman dan juga Maria decide untuk ambil segala tugas-tugas diorang, laptop benda tu, untuk buat kerja diorang di tempat lain, di kafe ke Starbucks ke apa, sampailah selesai. So alhamdulillah, nasib baik selain kejadian tu tak ada apa kejadian-kejadian yang lebih teruk berlaku. Tak ada lah benda tu sampai ikut balik rumah ke apa. Tapi pada keesokan harinya, apabila Maria dan juga si Aiman ni cerita benda ni kepada bos-bos diorang, and yes, rupanya bos diorang pun bagi tahu yang udang ni bila pada waktu-waktu malam ataupun pada waktu-waktu yang tertentu, akan dikatakan ada satu wanita yang sentiasa berkeliaran dekat gudang tersebut. And benda ni Aiman yang selama ni dia kerja kat situ, dia tak pernah tahu pun ada insiden misteri seperti itu yang berlaku
dekat gudang tu. And Maria yang masih baru dekat situ berasa takut lah. Namun lepas berlakunya insiden tu, Maria pun bagi tahu lah Aiman, bagi tahu supervisor dia, bagi tahu bos-bos dia yang selepas waktu pukul 6 petang macam tu, kalau kata dia ada tugas-tugas yang perlu disiapkan pada malam tu juga, dia akan melakukan tugas tersebut di rumah ataupun di tempat-tempat lain lah. Dia tak nak buat benda tu dekat pejabat sebab takut kalau berlaku lagi sekali insiden yang menyeramkan tu. Alright, game bayang semua, sampailah kita ke kisah yang terakhir untuk hari ini ataupun untuk konten kali ini, di mana insiden ini berlaku kepada seorang lelaki yang bernama Daniel. So si Daniel ni bekerja di sebuah syarikat media. So syarikat media ni agak terkenal jugalah. Aku tak boleh namakan media apa sebab yalah, macam aku cakap dalam setiap konten-konten aku boleh silap, boleh kena saman. So aku nak elak semua benda-benda tu. Senang cerita, si Daniel ni kerja di sebuah syarikat media yang boleh dikatakan agak terkenal. Alright, so sedikit perkongsian ataupun sedikit background berkenaan si Daniel ni. Daniel ni berasal daripada UK tau. So asalnya kedua ibu bapanya daripada Malaysia, berpindah ke UK dan si Daniel dilahirkan kat sana. Dan lepas beberapa tahun yang tu sampai Daniel dah membesar, ibu bapa dia decide untuk pulang ke Malaysia. So Daniel pun time tu dah bekerja semua benda. Dia dah kerja dekat salah satu syarikat media yang terletak di UK. So selepas kedua ibu bapanya pulang ke Malaysia, Daniel pun decide okey lah, dia pun nak cari pekerjaan sama juga media dekat Malaysia. And si Daniel beruntung sebab salah seorang adik-beradik dia merupakan salah seorang wartawan juga di syarikat media ni. So adik si Daniel ni decide untuk recommend lah abang dia untuk bekerja dekat syarikat media ni. So bos-bos semua dekat media ni pun decide okey fine, kita ambil lah si Daniel ni bekerja dekat syarikat tersebut. So Daniel pun datang ke Malaysia semua benda, and macam biasalah melalui semua proses-proses pengenalan kat syarikat media tu. And Daniel pun memegang jawatan sebagai seorang wartawan, di mana kebanyakan story-story dia ni adalah lebih kepada politik, lebih kepada isu-isu semasa dan semua benda tu lah. So macam aku cakap tadi, si Daniel ni dia memang pakar ataupun dia memang power lah dalam bidang-bidang political issues, isu-isu semasa dan semua benda tu. Tapi bos-bos yang ataupun editor-editor yang bekerja dekat media tersebut nak memberi kelainan kepada semua pembaca-pembaca diorang. So apa yang bos-bos ataupun editor-editor yang kerja dekat syarikat ni, apa diorang bagi tahu si Daniel adalah untuk mencari satu kisah yang berkenaan dengan misteri, dengan kisah seram, kisah hantu, semua benda tu lah. So si Daniel ni pun bertanya lah bos-bos dia kan, I come all the way from London to work in this company and I decide to be doing all this kind of mystery and this ghost stories. I don't want to do all that kind of story. I want to do political issues. I want to do current issues. Macam tu sekali, semua dalam bahasa Inggeris kan. So si Daniel ni memang cakap yang tu lah cerita dia kan. So dengan kata lain, si Daniel ni persoalkan bos dia. Dia tanya kenapalah dia hanya kena cover kisah-kisah seram ni, buat apa? Dia tak minat semua benda-benda ni. So bos-bos yang lain semua cakap kat Daniel, Daniel, kau nak kerja kat sini, kau buat cara kau nak kerja kat sini. Kita orang bagi tahu kau nak kena cover semua kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri dan semua benda ni. Kau jangan nak banyak sungil, kau pergi carilah mana-mana kisah yang berkaitan dengan benda ni. Sebab apa? Dah banyak sangat orang yang berkongsikan kisah-kisah seram dan ramai pembaca ataupun peminat yang suka tengok dengan benda-benda ni. So si Daniel ni kenalah start kaji dekat YouTube lah dengan apalah. And time tu lah dia jumpa YouTube Syarul Chapter lah, Acap si tukang cerita lah, Zaf Channel lah, Hey Shadows Channel lah. Nampak aku promote nama korang semua. So pada korang yang mana tak tahu yang nama-nama aku sebut tadi, pergilah ke konten-konten orang, support orang, subscribe kepada orang. Nampak aku siap promote lagi. Tiba-tiba man. Right? So nampak aku dah lari topik tu kan. Okay, so si Daniel ni kenalah kaji semua benda-benda ni, and apa yang menarik minat pembaca tau. So bagi Daniel adalah satu benda yang sukar bagi dia. Sebab apa? Daniel ni lebih kepada, dia punya tulisan dia lebih kepada bahasa Inggeris tau. So bila segala konten-konten dalam kisah seram ni semua benda, kebanyakannya daripada kisah-kisah daripada bahasa Melayu. So bila dia ambil mana-mana kisah yang ada dekat YouTube ke dekat laman web ke apa, kebanyakannya daripada bahasa Melayu. Dia kena translate kan benda tu. So agak kira kerja dia agak rumit lah. Bukan nak kata rumit dari segi apalah, tapi dia kena buat lah translation tu semua benda tu.
So bagi dia adalah satu benda yang macam tak minat lah, senang cerita tak minat untuk dia. Tapi nak tak nak, bos dah bagi arahan kan, so dia kenalah buat cerita dia kan. So over time lah, dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan macam tu, bila si Daniel asyik dapat cover story-story ataupun ambil kisah-kisah seram ni daripada semua blog-blog semua benda tu, and letak dekat media, dan dia notice yang ramai suka membaca dia punya views dalam konten dia ataupun dalam penulisan dia mendapat banyak traction ni maksudnya adalah mendapat banyak sambutan lah dalam kisah-kisah yang dia tulis. Tapi kebanyakan kisah dia ambil daripada blog and ubah sini sana sikit, maka dia jadilah kisah dia macam tu lah. Okay, so in the end, lepas dah nampak dia punya, orang kata, sahutan dia yang amat tinggi, obviously bos puji and everything lah. So Daniel pun rasa macam excited lah. Yang dia tak sangka rupanya orang memang minat dengan kisah-kisah yang berkaitan dengan misteri dan juga benda seram. So apa lagi, Daniel sebab dah dah tengok benda tu semua dah macam tu, dia jadi excited lah. Dia kata, apa kata aku sendiri lah pergi interview ke, ataupun aku pergi dekat kawasan-kawasan seram ke, and aku tulis pengalaman aku sendiri. So si Daniel ni pun macam, not bad lah. Dia dah fikir semua benda, dia pun plan lah nak buat benda tu. So dia tanyalah reporter ataupun wartawan-wartawan yang lain yang ada dekat pejabat tu, mana tempat-tempat seram, mana yang dia boleh buat story and everything on. Datanglah satu wartawan ni beritahu, tak payah pergi jauh pun. Sebab apa? Bangunan yang kau kerja ni pun sebenarnya ada banyak kisah-kisah seram dia. So si Daniel tanyalah, apa kisah seram yang ada dekat bangunan ni? So salah seorang wartawan yang bernama Nash, ni beritahu si Daniel yang kalau kau betul-betul nak tahu ataupun nak feel pengalaman seram ni, kau stay back lepas pukul 12:30 malam dekat office kita, iaitu dekat tingkat 10. Kau duduk kat situ and kau rasalah seram dia macam mana. So Daniel pun fikir, okey lah macam tu Nash, kau teman aku. Dan Nash cakap, minta maaf, aku takkan teman kau. Sebab apa? Ini kerja kau. Aku ada banyak benda yang aku nak kena buat, daripada aku stay sampai lewat malam untuk cover kisah seram kau. Tak apalah, sekian terima kasih, kau buatlah story kau, aku nak balik. So si Daniel pun nak buat macam mana kan, dia kenalah stay back, dia nak dapat eksklusif kan cerita dia kan, senang cerita yang tu lah. So disebabkan nak eksklusif, so dia stay back lah sampai pukul 12 malam macam tu. Namun, so 3.10 ni pada waktu malam adalah beberapa editors yang kerja dekat situ. Sebab apa? Untuk nak cover news yang pada waktu malam kan, sebelum diorang tutup tirai pada pukul 12 malam atau pukul 2 macam tu lah, senang cerita macam tu lah. Okay, so adalah beberapa orang lagi yang masih ada di dalam pejabat. So Daniel pun tengah duduk dekat komputer dia, tengah tulis, tengah karang lah apa yang dia boleh. Sampailah satu momen ni di mana salah seorang editor dia bagi tahu boleh tolong tak pergi dekat tingkat 6 untuk ambil satu dokumen yang berkenaan dengan story yang si editor ni tengah buat lah. So Daniel pun cakap, tingkat 6, bukan tingkat 6 dah tak ada orang ke? Dan editor cakap, tak apa, you still boleh masuk, ada dokumen tu memang dah letak kat area public untuk orang ambil. So Daniel pun cakap, okey lah, fine lah, tak ada isu lah. Apa yang dia fikir, mungkin adalah 2-3 orang lagi yang masih ada dekat tingkat 6 ni. Namun apa yang dia tak tahu adalah tingkat 6 tu, semua orang lepas pukul 10, pukul 9 malam, pukul 10 malam macam tu, semua dah balik. So si Daniel ni tak tahu time tu. So Daniel pun apa lagi, dia keluar daripada pejabat, masuk lift, turun ke tingkat 6. So apabila dia sampai sahaja dekat tingkat 6, alangkah terkejutnya apabila bila pintu lift tu terbuka, hanya ada lampu dekat kawasan lift tu sahaja tau. Semua tempat yang ada dekat dalam pejabat tu, semua lampu tertutup, terpadam, tak ada seorang pun yang ada dekat tingkat 6. So Daniel tu dia dah rasa berdebar dah. Okay, dia tak pernah rasa perasaan ni selama dia buat kisah-kisah seram tau. Inilah sebab selama ni dia ambil kisah-kisah orang dan dia ubah benda tu jadi benda lain kan. So kali ni dia rasa macam, kenapa tak ada orang pula Namun si Daniel disebabkan dia berjenis yang orang kata free thinker macam tu lah, dia jenis yang tak percaya dengan benda-benda ataupun makhluk-makhluk yang daripada alam sana. So si Daniel pun walaupun dalam rasa gementar, tapi dia still beranikan diri untuk masuk ke pejabat tu and mencari barang-barang yang diperlukan oleh editor tu. So apabila si Daniel masuk, dia buka lah lampu, and bila buka lampu, okay fine lah, semua macam biasalah, office tu jadi terang lah.
So si Daniel pun carilah dokumen yang dia nak pass dekat editor tu. So elok sahaja dia jumpa dokumen tu, si Daniel pun nak exit keluar, dia nak tutup lampu dah. Tiba-tiba si Daniel ni ditegur oleh seseorang tau. Dan suara yang si Daniel tu dengar menanyakan soalan ini pada si Daniel, pergi mana dengan barang-barang tu? Main ambil je, tak tahu nak minta kebenaran ke? And time tu Daniel terkejut lah kan. Sebab apa? Suara yang dia dengar tu tak ada sesiapa pun yang ada dekat tempat mana dia berdiri time tu tau. So si Daniel pun pelik lah, siapa punya suara tu kan? Daniel dah nak risau dah. So si Daniel pun abaikan suara tu, and dia nak tutup lampu lah. Elok dia nak tutup lampu, again sekali lagi Daniel terdengar suara yang sama juga. So kali ni suara tu bagi tahu si Daniel untuk letakkan barang tu di tempat asal dia. So si Daniel pun cakap, tak payah nak takut-takut dengan aku ada kerja aku nak kena buat. So lantak lah, kalau kau berani kau keluar. And time tu lah tiba-tiba lampu dekat tingkat 6 terpadam. Macam tu, terpadam. And Daniel terkejut lah, dia terjatuh semua barang-barang tu. And si Daniel cakap, alamak, terjatuh pula dah lah, gelap tak nampak apa-apa kan. And lagi epic, jalan nak keluar, nak pergi balik dekat lift tu. So dia macam ni tau, dia office tu, kau masuk lift, kau kena buat macam U-turn macam tu tau. So lampu dekat lobby lift tu, dekat belah sana tau, tempat yang memang tak nampak, di mana Daniel berada ni memang gelap gelita tau, tak nampak apa-apa tau. So si Daniel ni pun terpaksa lah cari dokumen tu dalam keadaan gelap. Tapi lepas dah cari-cari tak jumpa juga tau. So Daniel si panas lah kan. So dia try buka lampu tu balik, tapi kali ni lampu tu tak terpasang tau. Dia tekan still tak hidup-hidup gak lampu tu kan. So si Daniel ni dah nak risau dah. Dia tak tahu sama ada dia nak keluar daripada pejabat tu tanpa bawa dokumen apa semua benda tu, ataupun dia still nak continue cari dokumen. Plus dokumen jatuh dekat bawah kaki dia je, takkan tak boleh nak cari kan, cerita dia kan. So si Daniel pun sekali lagi tunduk and try pegang-pegang lantai tu. Tapi yang epic dokumen tu tak ada langsung dekat atas lantai tau. So si Daniel pun still cubalah, and then time tu lah baru dia teringat, lah aku ada phone kan, boleh guna phone lampu kan. So si Daniel pun keluarkan phone lampu dia. Apabila dia nyala lampu tu dekat lantai tersebut, alangkah terkejutnya apabila dia nampak ada tangan. Tangan yang berada dekat bawah lantai tu tau. Tapi tak nampak badan ke apa tau, hanya tangan saja yang berada dekat bawah lantai tu. Elok si Daniel nampak benda tu, si Daniel terus menjerit tau. And sambil si Daniel menjerit, terdengar suara makhluk yang berada dekat tingkat 6 tu turut sama menjerit dengan Daniel tau. Tapi dalam suara yang begitu nyaring tau. And si Daniel time tu dah berdebar, dia dah tak fikir apa. Dia terus keluar daripada pejabat tu. Dia dah main redah dan dia pergi langgar semua benda tu kan. Kaki dia memang sakit lah cerita kan. Masalah dia tak nampak kan, gelap kan. So dia keluar dekat bahagian lobby lift tu, and time tu lah dia tekan butang naik and nak cepat-cepat naik ke atas tu. And time tu apa yang dia nampak, so dia nak bagi sedikit gambaran. So lobby lift tu, untuk masuk pejabat tu dia macam ada pintu cermin macam tu lah, pintu cermin macam tu lah. Okay, kau kena tag masuk ke dalam area tu tau. So sambil si Daniel tengah menunggu lift dia untuk datang, alangkah terkejut apabila dia nampak ada satu bentuk badan ataupun satu kelibat yang melalui pintu tu tau. Dengan perlahan dia, sambil tu dia nampak wajah makhluk tu sedang pandang tepat ke arah Daniel tau. Daniel tentu dah berpeluh-peluh, muka dah pucat, kaki dah menggigil, bulu roma semua dah meremang. And time tu lah dia terdengar lift dah tiba dekat floor tu. Si Daniel terus lari masuk dalam lift tu. Tapi pada waktu yang sama, dia still nak tengok apa yang makhluk tu tengah buat. Namun makhluk tu still pandang ke arah Daniel, kali ni dalam keadaan tersenyum. So Daniel terus dalam keadaan panik. Pintu lift tertutup, naik ke tingkat 10. Apabila dia exit dekat tingkat 10, dia masuk dalam office. Kesemua editor pandang si Daniel tau. And the best part is that editor tu semua tanya mana si Daniel ni pergi. So si Daniel cakap salah seorang daripada editor tu
bagi tahu untuk turun ke tingkat 6 untuk ambil salah satu dokumen untuk buat story. And then kesemua editor tu bagi tahu yang tak ada siapa pun suruh si Daniel ni pergi ambil apa-apa dokumen dekat bawah. Dan si Daniel cakap ada seorang pakcik tua tu, dia kuru-kuru dengan bawa benda semua. Dan semua rasa pelik tau, and semua pandang ke arah Daniel tau. Semua tanya pakcik tua yang mana. Dan Daniel bagi tahu lah, bagi lebih penerangan, lebih penerangan bentuk pakcik tu, muka pakcik tu and everything lah. And kesemua editor yang ada dekat situ berubah muka. Sebab apa? Orang yang si Daniel cakapkan tu, orang tu rupanya dah meninggal. So time Daniel tengah duduk dekat tempat dia tu, and ada seorang editor datang dekat Daniel untuk suruh ambil dokumen tu, orang tu sebenarnya dah meninggal. Tak ada pun orang tu. So Daniel rupanya ditegur oleh sesuatu yang bukan dari alam ni. So si Daniel lepas dia dah explain dekat semua editor tu, so editor tu pun bagi tahu dekat Daniel ini adalah perkara macam normal yang selalu berlaku kat pejabat tu, especially dekat tingkat 10 dan tingkat 6. And selalunya kita takkan suruh sesiapa turun ke tingkat 6 lepas pukul 10 malam. Sebab apa? Dikatakan akan sentiasa ada satu kelibat ataupun ada kejadian-kejadian aneh yang sentiasa berlaku dekat tingkat 6. So itu merupakan peristiwa atau pengalaman seram yang pertama yang dialami oleh Daniel. And selepas insiden tersebut, Daniel decide untuk tak nak tulis lagi kisah-kisah yang berkaitan dengan kisah-kisah seram semua benda ni. Nampak tak berapa banyak kisah yang aku masukkan kat situ. Minta maaf aku terulang banyak sangat ayat tu. So Daniel tak nak buat dah kisah-kisah seram ni semua. Dia hanya nak fokus dekat isu-isu politikal. Dia punya pujuk. So last bos Daniel pun akur dengan benda tu, bagilah tugas ni dekat department yang lain. So Daniel pun end up fokus balik kepada kisah-kisah ataupun story-story yang berkaitan dengan isu semasa dan semua benda tu lah. And yes, lepas insiden tu, Daniel sekiranya dia kena stay back lepas pukul 12 malam ke apa, dia akan make sure yang orang yang suruh dia buat apa-apa time tu adalah memang orang yang bekerja kat situ. And dia akan mengelak kalau selagi yang boleh turun lift seseorang lah, sebab dia takut tertiba berhenti balik dekat tingkat 6 and makhluk tu ada kat situ, dah satu hal pula. Alright, so itulah pengalaman seram yang dialami oleh Daniel. Alright gang bayang semua, so aku harap korang semua terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini. Aku sediakan pada korang 3 kisah seram yang berlaku di pejabat. Okay, mungkin seram dia tak adalah seram mana pun, tapi bagi aku boleh tahan juga seram dia dah bagi aku lah. And aku harap bagi korang pun sama juga. Kisah yang aku kongsikan boleh dikatakan agak menyeramkan lah, especially yang kisah yang pertama tu kan, memang seram kan. Dengan kelakar pun ada kan cerita dia kan. Again, seperti aku cakap pada awal video ni, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang telah support Hey Shadows channel sampai ke hari ini. And Alhamdulillah, sekarang ni Hey Shadows dah mempunyai 5,000 subscribers. Ini hanyalah permulaan dalam journey career dalam bidang YouTube ni. And Shadows nak teruskan lagi berkongsikan kisah seram dengan korang semua yang ada kat luar. So sekiranya korang terhibur dengan kisah-kisah yang Shadows kongsikan, korang bolehlah bagi feedback korang boleh bagi komen. Shadows minta maaf kalau tak sempat reply kepada semua komen-komen korang, sebab ialah atas tugasan-tugasan yang harus Shadows lakukan. Tapi Shadows akan cuba sebaik yang boleh untuk reply semua komen-komen korang secepat mungkin. Alright, so sekiranya ada apa-apa feedback yang korang nak kongsikan ke apa, korang boleh drop dekat ruangan komen. And before kita end video pada hari ini, Shadows ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua kerana sudi hadir ke Hey Shadows channel untuk memberi sokongan korang. And sekiranya ada apa-apa kekurangan dalam penyampaian kisah-kisah seram di Hey Shadows channel, Shadows ingin mohon ampun, mohon maaf, and insyaAllah akan Shadows perbaiki penyampaian Shadows di dalam konten-konten Shadows yang akan datang. Alright, so seperti biasa, kepada korang semua yang masih belum subscribe ke Hey Shadows channel, korang boleh tekan butang subscribe yang ada di bawah, diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang Shadows kongsikan, korang akan diberitahu terlebih awal. So, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Good night guys, take care, stay safe.